Okay, Assalamualaikum semua anak tahun 5 SK Kijar, tamat anak 5 kenanga. Okay, berjumpa kita kembali dalam slot mata pelajaran sejarah pada hari ini 17 hari bulan 2 2021. Okey, bagi tajuk pada hari ini ialah kita masih lagi dalam tajuk Institusi Raja, tapi kita ni fokus kepada Institusi Raja di dunia. Okey, jadi sebelum belajar seperti biasalah, kita kena baca doa, polisi tingkah laku, SSBC, atau sekolah, dan yang penting sekali adalah PBD, pentadsiran bilik darjah. Okey, kita buat dua perkara ni, kita ingatkan kembali supaya bila kita nak belajar ni kita dipermudahkan. Okey, jadi objektif pelajaran kita pada hari ni adalah semua murid dapat mengetahui dan memahami institusi raja di dunia. Baru ni kita tengok raja di Malaysia, tapi hari ni kita tengok institusi raja di dunia. Jadi saya nak semua murid dapat mengetahui dan memahami institusi raja di dunia. Okey, bagi kriteria kejayaan ialah saya dapat menyenaraikan. Saya dapat pertama menyenaraikan nama negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini dalam bentuk peta buih. Okey, yang kedua, saya dapat menghuraikan 3 kepentingan mempertahankan institusi raja. 3 kepentingan mempertahankan institusi raja atau mempertahankan kedaulatan institusi raja. Itu adalah kriteria kejayaan kita pada hari ini. Jadi saya harap selepas semua murid-murid belajar pada hari ini mengenai tajuk institusi raja di dunia ni ataupun institusi raja ni, jadi dapat menyatakan negara mana yang masih lagi mengamalkan institusi raja. Anak-anak semua tengok ni. Ini adalah peta dunia. Okey, peta dunia kita nampak di negeri China, India, Arabian Sea, Oman, Yaman, Arab Saudi, Kazakhstan, Mongolia. Mana kita tengok Malaysia? Okey, ni di Malaysia. Ini adalah Malaysia. Okey, ni Laut Cina Selatan, Indonesia. Okey, ni lah dunia ni, dunia. Ini adalah peta dunia. Jadi hari ini kita tengok institusi raja di dunia. Okey, terdapat 43 buah negara di dunia ni yang masih mengekalkan sistem beraja. Sistem ada raja lah maksud dia. Di antaranya ialah, di sini cikgu senaraikan, yang pertama United Kingdom. Yang gelaran dia Ratu. Denmark, negara Denmark, Ratu. Maghribi, Raja. Thailand, gelaran dia Raja. Arab Saudi, Raja. Sebab kita dengar Raja Arab Saudi. China yang Maharaja. Ini adalah gelaran negara-negara yang masih mengekalkan institusi raja. Maknanya mereka masih ada raja lah. Ada negara yang tak kekal dah institusi raja. Ini adalah peta dunia ni. Okey, di mana ni? Malaysia, ini Indonesia, ini Sabah, ni Sarawak, ni Brunei, okey, Thailand. Okey, jadi ni Jepun, Korea ni lah. Kita lihat ini adalah peta. Okey, di sini saya bagi contoh negara-negara yang masih ada lagi institusi raja berserta wajah-wajah raja mereka lah. Contoh ini, yang pertama ni adalah institusi raja di Malaysia. Yang kita belajar ini adalah yang Pertuan Agong kita. Ini yang terkini lah. Ini barisan-barisan yang pernah menjadi raja, yang pernah menjadi yang di Pertuan Agong. Dari segi pakaian dia dan sebagainya lah. Yang kedua ni adalah institusi raja di United Kingdom. Dia kata ratu kan. Ni pakaian dia, raja dia. Okey. Baik, yang seterusnya ini adalah institusi raja di Maghribi. Okey. Ni raja dia ni. Pakaian ni mungkin gambar biasalah. Okay, seterusnya ni adalah institusi raja Brunei. Di Brunei. Ini adalah Sultan Brunei. Okay, ni adalah raja Thailand. Okay, institusi raja di Thailand. Okay, ni gambar ni permaisuri dia, ni raja dia. Dan ini adalah institusi raja di Arab Saudi. Ni gambar biasalah. Tapi pakaian di negara Arab memang macam ni lah. Okay, ni adalah contoh. Ada 6 gambar negara-negara yang masih lagi mengekalkan institusi raja. Okey, ini adalah antara 3 buah negara lagi yang masih mengekalkan institusi raja. Yang pertama Denmark, tu yang ni Indonesia dan ni Jepun. Okey, ini adalah pakaian mereka lah, pakaian raja mereka. Okey, jadi apa dia kepentingan mempertahankan institusi raja di Malaysia? Kita fokus di Malaysia sebab apa kita perlu pertahankan institusi raja ni? Yang pertama, institusi raja ni merupakan lambang kesetiaan kepada rakyat.
rakyat menumpukan kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu rukun negara yang kedua. Okey. Melambangkan kesetiaan raja, kita kepada raja. Yang kedua, memupuk rasa bangga terhadap institusi raja sebagai warisan negara yang perlu dikekalkan. Kita kena mesti rasa bangga kita ada raja. Yang ketiga, rakyat dapat hidup bersatu padu di bawah satu pemerintahan raja berperlembagaan bagi menjaga keharmonian, perpaduan, kedamaian dan dalam kehidupan yang pelbagai kaum. Kita tahu negara kita ni banyak kaum, banyak bangsa, jadi kita perlukan seorang raja yang dapat mentadbir negara dengan baik, dapat menyatu padukan semua penduduk di Malaysia ni. Okey, itulah antara kepentingan mengapa kita mesti mempertahankan institusi raja di negara kita. Okey, kita sampailah ke bahagian aktiviti. Setelah kita belajar tadi negara-negara yang masih mengekal institusi raja. Banyak kan? Tapi untuk aktiviti pertama ni atau SC1 ni, kamu mesti senaraikan 6 buah negara di dunia yang masih mengekalkan institusi raja dalam bentuk peta bui. Di sini saya bagi contoh peta bui. Tengah dia institusi raja tajuk dia, dan dalam bui-bui yang ada 6 ni, kamu senaraikan negara yang masih lagi mengekalkan institusi raja. Contoh tadi Denmark, Maghribi, Jepun, Thailand dan sebagainya lah. 6 je saya nak dalam buku tulis kamu. Kamu juga boleh rujuk buku teks lah. Tapi aktiviti yang kedua seperti biasalah, saya nak kamu jawab soalan atau latihan dalam Google Form yang disediakan selepas lihat video ini. Kepada yang tak boleh lihat video ini, boleh bertanya dengan saya apa kerja yang kamu kena buat. Sebenarnya rujuk buku teks dan tulis dalam buku teks. Okey, jadi saya ucapkan tahniah pada semua kerana dapat belajar dengan baik pada hari ini. Semoga kamu sentiasa dipermudahkan dalam usaha belajar. Tak kira belajar apa pun, didoakan supaya kamu sihat dan ceria selalu untuk meneruskan sesi pelajaran kita pada seterusnya. Okey, saya ucapkan selamat belajar dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.